Okay. Okay. And then masa kita naik train, bulat makanan. Orang lain. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kejap Bunda pun nak set up ni. Ada lampu baru pula. Ya Allah. Tak apa. Sambil-sambil Talib bercakap boleh? Sila. Pengalaman pergi. Bonda mesti dah banyak pergi travel. Nanti kita tanya Bonda. Kita tanya Bonda, tanya Abang Adam. Kat mana tempat yang dia suka sangat nak pergi. Okay, saya pergi naik bullet train. Jadi bullet train ni, kita orang duduk dalam gerabak tu, biasalah orang kita kalau duduk, kalau tak menyembang, bukan orang kita lah. Dia orang kat sana, you guys tahu tak dia orang buat apa? Dia orang mesti ada buku sudoku, buku tu. Sama ada dia orang baca buku atau main benda tu. Dia orang tak tengok phone sangat. Tak adalah macam kita duduk phone apa semua kudu kiri tak. Lepas tu saya ingat lagi kita orang buka lah. Kita ada beli cikedis. Jajan-jajan ni kita ada bawa. Jadi kita ni buka lah. Dah buka mestilah pas ke hulu kilis kan. Kejap-kejap orang toleh. Kita cakap dia nak ke lah? Patut tak kita bagi? Bukan sebab dia nak kawan-kawan. Sebab kau tu memekak. Orang lain duduk dalam train, duduk diam baca buku. Kau memekak tak berhenti daripada train tu start sampai ke destinasi. Satu buku pun kita tak tengok. Berborak tak berhenti. Aduh, aku tak tahulah. Malaysia ni, orang Malaysia ni luar biasa. Kalau berborak, memang kita juara. Okey, Alhamdulillah. Jadi Bonda mesti dah banyak travel kat sini. Syukur, ya. Of course, Bonda pergi dan sebagainya. Bonda, banyak-banyak lokasi lah yang Bonda pergi. Selain kota Mekah dan kota Madinah. Tempat mana yang Bonda rasa macam wow, I wish that I would come back, I'll return for sure. Tentunya Turki lah. Tempat mana Bonda? Turki, Istanbul. Masya Allah. Dahsyat. Cantik, and then Islamic, and then halal, and then best, and then banyak sejarah. Pasal Bonda pergi Bursa. Cantik tak? Kali. Memang subhanallah. Naik cruise. Cuaca? Ya, cuaca best. Pilih waktu yang baik. Bulan 3, bulan 4 memang best. Pasal kita ingat dari segala perjuangan Islam yang banyak. Dan lepas tu bila Bonda tengok dekat YouTube Uturul, tengok Sultan Abdul Hamid, lagilah rasa nak pergi lagi. Masa pergi tahu sikit aja. Sekarang lagi tahu lagi lah nak pergi. Subhanallah. Turki. InsyaAllah. Habis PKP bawa ayah dia, bawa uncle jalan-jalan kita. InsyaAllah. Baik. Sambil-sambil tu Bonda, sebelum kita nak jawab soalan, pasti ada tak soalan hari ni. Kita boleh bacakan satu hadis Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Baik. Ini saya pernah baca tapi saya tarik kongsi juga. Bismillahirrahmanirrahim. Muka surat 309 ya kawan-kawan semua, anak-anak Bonda semua. Siapa ada kitab hadis boleh buka muka surat 300. Kenapa keluar apa tu di Facebook? Okey. Muka surat 309 saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Maksud hadis ya. Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang diberi 4 perkara ini maka sesungguhnya dia telah diberikan kebaikan dunia dan akhirat. Nampak tu, Allah beri kebaikan pun seimbang dunia dan akhirat. Iaitu hati yang selalu bersyukur, 2, lidah yang sentiasa mengingati Allah SWT, 3, badan yang bersabar di atas musibah, 4, isteri yang tidak mengkhianati maruahnya dan harta benda suami. Riwayat Tabrani. 4 benda ni kalau dah Allah beri, maksudnya dia dah terima kebaikan di dunia dan juga di akhirat. Luar biasa So Allah berikan seimbang dunia dan akhirat. Hati yang selalu bersyukur. Pertama, tolong catat ya ni anak-anak Bonda semua. Kedua, lidah yang sentiasa mengingati Allah. Ketiga, badan yang bersabar. Allah tak cakap pula badan yang kuat sejahtera six pack, tapi Allah beritahu badan yang bersabar di atas musibah. Keempat, isteri yang tidak mengkhianati maruahnya dan harta benda suami. Masya Allah. Dan Bonda bercakap tentang apa tu
work life balance ni, kita pernah berbincang topik ni dulu. Tepat. Nak dapatkan work life balance ni, ada yang kata mana ada work life balance, tak wujud sebab kalau you berkerjaya, you kena korbankan sesuatu. You cannot be getting everything. Kan, in order for you to get something, you must forgo something. You kena berkorban. Kalau you nakkan kehidupan you, you nak balance dengan keluarga, berkeluarga sebagainya, you kena kurangkan waktu bekerja. Kalau you nak sangat kejar career, nak ada kerjaya yang you kejar, kena kurangkan masa dengan keluarga. Jadi nak minta opening daripada bonda, macam mana kita nak melihat bahawasanya wujud ke ataupun boleh ke kita capai work life balance ni bonda? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bonda dia tengah tukar lokasi. Nak dapat udara bersih. Nak dapat balance. Dapat balance. Alhamdulillah. Suara dekat dan juga boleh nampak ke? Nampak Sound okay? Nampak. Okay. So bercakap tentang balance, cuba you bayangkan satu dacing. Talib bayang dacing. Tak bergerak. Balance. Baik. Satu lagi muzik yang sedap. Harmoni. Okay. Mana yang memberi kita kebahagiaan? Dacing yang tak bergerak ataupun lagu yang penuh dengan harmoni macam irama dan lagu? Mestilah harmoni kan Talib? Korana. Harmoni. Okay. So bila harmoni, ini something yang bonda realise this fact tahun 2007. Sebab tu bonda buat Pentagon tu Talib. Kan, Pentagon 5 tu based on the harmony wealth dipanggil. Di mana kita lihat pada 5 komponen manusia kan, kita as a person kita ada apa? Kesihatan, fikiran, emosi dan roh kita. So kita nak jadi orang yang sihat, orang yang bijak belajar, pandai, suka ilmu bukan berita, orang yang penyayang dan juga orang yang dekat dengan Allah, mengenal Allah bagi orang Muslim ya. Dan bagi non-Muslim dia tahu dengan Tuhan dia, agama dia. Dan yang kelima, kita ni social kan. So kita ada harmoni dengan silaturrahim. So contoh bonda berilah Talib, contohnya macam kita tengah nak diet. Sebab tak tahan bonda nak tengok matahari ni. I want to show you cantiknya matahari. Kenapa tengok? Ya Allah. Tadi kat sini tak nampak matahari. Nampak tu. Matahari tengah naik. Subhanallah. Tu bukit ke gunung? Gunung, matahari tengah naik. Matahari tengah naik, dia duduk mengintai. Subhanallah. Kat luar. Ya Allah, dia tengah mengintai. Masya Allah. Nampak tak dia pelan-pelan lah. Tak apalah bonda cakap. Subhanallah. Tak payah tengok muka bonda dulu. You all enjoy sambil dengar cakap ni. You all tengok. Watch the sunrise. Hanya kebesaran Allah bonda. Sikit. So harmony. Nampak tak dia harmoni? Kalau dia balance, tak bergerak lah matahari tu duduk sebelah sini nampak. As I'm talking, you all can watch the sun rising dahsyat Okay. So subhanallah. Baik. So bila kita tahu benda ni, maka harmoni itu Talib, kita nak jadikan kehidupan kita. Contohnya kalau kita tengah diet, tak nak makan karbo, kan? Kita takut gemuk. So kita sedang nak maximiskan kita punya physical component. Tiba-tiba jiran kita hantar nasi putih, dia buat nasi biryani ke apa. Apakah kita kata, I tengah diet, sorry, I cannot take what you give me. Tak boleh sebab masa tu kita kena turunkan kesihatan kita, tetapi kita naikkan social kita. Turun kesihatan, naik social. Kemudian, kita tengah nak solat sunat banyak untuk kerohanian. Betul tak? Lepas kita solat isyak, kita nak solat sunat. Macam bonda solat jemaah dengan mak mentua bonda, sekeluarga semua ni. Bonda katakanlah lepas subuh bonda terus nak siapkan 7am, bonda nak mengaji ke apa. Bonda tegur mak mentua bonda, dia cerita sikit. So bonda tak sorry mak ya kena mengaji. Ya tak. Bonda akan duduk, ya mak duduk dengar. Itu social. Bonda jaga kerohanian social bonda. Walaupun kerohanian tak apa, lambat sikit Allah mengetahui. Sebab akhirnya Talib bonda punya konsep ialah harmoni ialah redha Allah. Because kalau kita rigid sangat, kita nak jadi goal setting people, kan?
kita nak jadi orang goal setting, kita tak dapat sangat kita akan stres sebab goal setting tu kita ada goal, kita ada motivation, kita buat untuk kita selalunya. Banyak orang goal setting untuk dia, untuk company pun untuk company dia. Tapi Bonda nak fokuskan kita kepada intention, niat tu. Niat tu, okay, kepada niat tu di mana niat tu Talib ialah kita niat intention kita dengan Allah. Bila kita niat dengan Allah, kita doa dengan Allah, pada Allah, dan kita act dengan merasakan kita tidak ada daya upaya melainkan dengan izin Allah. Dan lepas tu outcome dia kita detach. Kita let go. Kita tak attach to the outcome. So bila kita dalam keadaan macam ni Talib, kita akan sangat harmoni sebab Allah akan berikan sakinah. Allah akan beri ketenangan, dan ketenangan ini hanya datang daripada Allah bagi orang yang menjadikan hidup dia untuk membersihkan jiwa, untuk mendapat redha Allah. Dan sebenarnya Talib tahu tak, kita ni satu roh yang dalam perjalanan di dunia sementara ini, tujuan Allah jadikan kita adalah untuk mengenal Allah, mengabdikan pada Allah dan menyaksikan Allah dalam apa saja aktiviti kita. Kalau kita tak ada niat macam ni dan kita merasakan diri kita yang kuat, diri kita yang handle, sebab tu Bonda berkata tak suka macam nak handle, macam mana nak handle orang. Tolong you handle kuat. You all diri sendiri pun tak boleh handle kan. Sembahyang tepat waktu pun payah. Betul tak Talib? Nak jadi humble, nak terima feedback orang pun payah. Nak tawaduk pada suami pun payah. Nak jaga makan sihat pun payah. Nak elakkan gosip pun payah. You cannot handle yourself. Jadikan kapsul dia orang viral lepas ni. If you cannot handle yourself, don't try to handle people, please. Please. Life is about sweeping your own floor, kata Mother Teresa. If everyone sweep their own floor, the whole world will be clean. And if you want a world full of peace, find people with peaceful thoughts. Fikiran yang menenangkan, bukan yang menghukum orang. Dan kalau kita tidak menjadi orang yang sentiasa bertanggungjawab atas diri kita, macam mana kita nak menjalankan tanggungjawab kita pada orang lain? Kalau kita tidak boleh mengambil tanggungjawab atas apa kita fikir, apa kita cakap, apa kita buat, macam mana kita nak ambil tanggungjawab jaga anak kita, jaga suami kita, jaga isteri kita? If you don't lead yourself, how can you lead other people? So hari ni deep you all, deep. Hentikanlah. Sebab itu harmoni is so important. Dan kita nak minta penanti Ania dengan Adam dan juga anak menantu Bonda, dan kini Dr. Ania kerja dengan Bonda. Dan Bonda sendiri perhatikan how Dr. Ania dalam pada dia boleh buat kerja, dia kena run the center dan juga sempat masak untuk Bonda lagi. Kan? Dia masak lunch, dia siapkan Bonda dengan dia punya masakan. Bukan nak puji anak lah, tapi Bonda kadang kita sebagai ibu bapa ni suka kutuk anak kan. I think kita jadi orang yang suka memberi penghargaan. And Bonda nak beri ilmu apa? Bonda kata ilmu letup, kalau kita nak ubah kita punya stres dalam 1 minit, kita tukar. Which ayah dia punya word suka. Apa yang suka sangat? We change expectation to appreciation. Change expectation to appreciation. Change apa? Daripada change expectation to appreciation. Daripada kita expect suami kita buat macam ni, anak kita buat macam ni, pekerja kita buat macam ni, kita hargai mereka dulu. Because what is appreciated gets done. What is appreciated, appreciate. Wow. So kita audit Talib, diri Bonda pun, diri Talib pun. Kalau kita tak pandai menghargai diri kita, kita tak pandai menghargai orang. Dan opposite tu, menghargai self-criticism. So kalau kita suka kritik orang, bererti kita kritik diri kita. Kalau kita suka judge orang, that means kita suka judge diri kita. And Talib, apakah 3 perkara yang kita buat menghilangkan keharmonian negara, dunia, diri, rumah tangga? 3 perkara. 1, judgment. Ini yang Bonda ajar dalam Ultra, kursi kehidupan. Yang kedua, rationalization. I bukan apa, I nak betulkan dia. Kalau tak tegur, siapa nak tegur dia? Rationalization. Yang ketiga ialah defensiveness. Orang tegur tak nak terima. Tak ada, bukan macam tu defensif. 3 tadi. Betul tak Talib? Kita judge orang.
Betul. Lepas tu orang tu marah kita, orang kutuk kita, tak ada, sebenarnya kan, sebenar perkataan, ni perkataan virus ni. Sebenarnya kan, bukan nak apa kan, sebenarnya kan, ini sebenarnya tak benar tu lah. Rationalization, lepas tu defensif. Orang tegur, no, actually defensif, tak nak terima. Inilah orang paling malang dalam hidup. Wallahualam. Itulah untuk bunda. Tak apa, bunda nak dengar kongsian Adam. Such a wonderful Bonda, such a wonderful opening. Bonda, daripada muka Bonda tu nampak cahaya matahari tu menyimbah Bonda. Dia nak tengok matahari tu naik ke mana dah Bonda? Tak tahu kenapa berkilat sangat muka Bonda. Bonda tahu bedak biasa je. Okey. Tu. Masya Allah. Tak nampak sunlight tu jatuh atas muka Bonda sangat nice kan. Lepas tu KP kata naik seri Bonda pakai emerald green. Itulah. Is it emerald green? Bonda kan lama. Bonda nak merajuk engkau, orang tak pernah buat baju Bonda emerald green. Akhirnya Muhayya pandai kau buat emerald green. So Bonda pakailah, tak salah. Cantik. Bonda suka pasal raffle. Raffle. Cute. Raffle datang kembali tapi ku pendekkan sedikit supaya tidak berat sangat. Ini Bonda punya original idea kan. Masya Allah. Masya Allah, betul. Masya Allah, Rafa datang kembali. Okey, baik. Alhamdulillah, Dr. Ania, selamat datang. So, first, Waalaikumsalam. Dia nampak Dr. Ania daripada tadi dia nampak. Ni nak promote juga. Terima kasih Cik Talib. Tudung ni sangat selesa ni, tudung Muhayya Magical kan? Ya. Sebab itu, bukan apa, ingat tak Dr. Ania ada sharing dekat Facebook, saya ternampak. Yang di bibir Dr. Ania tersereka tudung berlubang tu kan. Dan Dr. Ania kata Dr. Ania tak marah apa semua. Lepas tu saya cakap dengan tim, tengok such a good example yang patut kita contohi. So apa kata kita hadiahkan satu momen yang sangat indah ni kepada semua. So Dr. Ania kita beri, bibik pun kita beri sebagai hadiah. Sebab itu ada sebab satu lesson, satu pengajaran buat kita semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, teruskan Dr. Ania, minta maaf. Okey, so tapi lagi satu, tadi Encik Talib cakap Bonda punya muka dengan matahari kan. Saya ni sebab ring light lah. Tak dapat saya matahari tu artificial light. Samalah kita ni. Sama juga harapkan dinding rumah apa semua ni tak adalah cahaya matahari yang natural kan. Baik, Alhamdulillah. Okay, hari ni kita patut bersyukur. Alhamdulillah, Allah kirimkan, Allah berikan kemungkinan, Allah berikan kesempatan, Allah berikan kesihatan, ilham. Ada 3 insan yang cukup luar biasa Allah kirimkan untuk kita hari ni belajar habis-habis guys. Korang kalau tak korek ilmu habis-habis, tolonglah, saya rasa nak dapat diorang ni satu masa diorang ni ada tugasan mereka, diorang ni adalah ibu, ayah, mereka adalah leaders, mereka bertugas, mereka ada banyak sangat tugasan. Hari ni saya harap semua kalau nak tanya pasal work-life balance, ajukan soalan. Okay? Tak apa, kalau dekat Facebook tu nampak kecil stoiknya kami, it's not important. Yang paling penting nak fokus pada content yang kita nak kongsi hari ni. Baik, Dr. Ania, Mr. Adam, hari ni kita nak tanya dengan Bonda kan, dalam perjalanan kita nak work-life balance. I don't know, sometimes Talib rasa tak wujud lah work-life balance. Saya rasa macam tak ada. Dulu bekerja sebagai auditor, keluar rumah tak ada matahari, balik pun matahari dah tak ada. Work as an auditor. Dan rasa bangga sangat kalau macam kita tak apalah, kita stay back, tidur kat office. Rasa bangga sangat. Sebab rasa macam berkejaya lah. Macam wow, itu adalah tanda aras kamu berkejaya dan berjaya. Lupakan dunia. Jadi kira kita masa tu dah bertunang kan, tunang asyik merajuk je. Kita rahsiakanlah nama tunang tu. Kita ajak jumpa tak boleh, kerja apa semua macam beria sangat. Kaya tak juga, kononnya lah kan. Jadi macam mana kita nak tengok hari ni kita nak work-life balance, wujud ke? Okay, Abang Adam tadi kita dah mulakan dengan Bonda. So kemunculan kedua terus daripada Dr. Ania. Lepas tu kita kepada Abang Adam. Ladies first lah Abang Adam Okay. Okay, Dr. Ania, pelajar, doktor, lepas tu berumah tangga, jadi seorang isteri, lepas tu jadi seorang, dah jadi isteri, status menjadi menantu, status menjadi ibu, lepas tu status menjadi doktor dan jadi leader. 5-6 jawatan ni kalau pakai name tag, penuh lah name tag, kadang-kadang kita ni penuh. Pada jauh kita dah nampak. Macam mana Dr. Ania nak carry semua? Tak stres ke Dr. Ania? Okay, bismillahirrahmanirrahim. First of all,
sebenarnya topik work life harmony ni adalah satu topik yang sangat close to me sebab kalau Cik Talib nak tahu saya punya sharing dekat Instagram ataupun di Facebook, saya nak ceritakan bagaimana role kita sebagai wanita ni sangat besar dan kita boleh lakukannya dengan yang sangat best. Dengan it's actually satu nikmat yang Allah berikan sebab saya macam mana yang biasa kita dengarkan orang kata tangan yang apa membuaikan ni boleh menggoncang dunia, something like that. Maknanya nak menunjukkan Ya, betul. sebenarnya sebagai ibu, sebagai wanita ni macam-macam yang boleh dilakukan dan yang paling penting adalah kita punya niat tu kena jelas. Kita sebagai nak buat all this role pun you kena jelas kenapa nak buat dalam setiap peranan yang dimainkan tu, apakah tujuan kita yang akhirnya. Okay, so macam saya mulakan dengan niat kenapa nak jadikan nak ada this work life harmony ni. Dan juga sebenarnya all of this bermula daripada beberapa tahun lepas sebelum saya menjadi seorang ibu. Masa tu saya ialah baru berkahwin, masa saya nak masuk masters tu I was 4 months pregnant. So waktu tu memang tak expect, masa kita apply masters tu saya tak tahu lagi saya pregnant. Lepas tu kita kahwin bulan 1, lepas tu masuk masters bulan 6. So waktu tu I was pregnant 4 months and then macam-macam yang saya nak kena handlekan. Dan waktu tu saya dah dengan Abang Adam, memang kita orang dah align okay apa yang saya punya peranan, dia punya peranan macam mana. Dan one thing saya selalu mendapat feedback daripada Abang Adam adalah tak boleh ada resistance. Okay, so contoh resistance tu macam mana? Kalau saya mendapat peranan baru ke situations change, kita ni kena ubah minda tu supaya terima seadanya. And then kita find ways macam mana nak buat benda tu jadi best. Okay, so contohnya dulu sebelum kahwin saya duduk dengan bonda kan. So waktu tu ada pembantu rumah, so saya tak manage rumah kan, mak kat Wuhai semua ada kan. So bila duduk dengan Abang Adam, okay duduk dengan dia pasal ada mak mertua. So kita ni tak nak lah macam asyik mak mertua je buat kerja, dia masak semua kan. I also need to bond with her kan. So waktu tu I remember every Saturday kita orang akan pergi pasar. And then waktu tu daripada bila saya nak pergi pasar tu, instead of saya always kejap. Oh, suara jauh ya. Okay, maybe kejap saya dekatkan sikit. Okay, so okay sikit ke suara? Saya dengar okey dekat Facebook saya tadi, saya pun ambil peluang untuk check feedback. Saya dengar okey lah. Wallahu alam. Mungkin tak apa, kita improvise kan, kita dekatkan sikit lagi. Suara kuatkan sikit. Okay, so contoh situasi yang mana saya nak ceritakan dekat sini adalah bagaimana kita bila diberi role tu, dia bukan dia macam sikit-sikit kita ambil role tu kan. So waktu tu sebagai menantu macam mana, and then saya nak jaga household juga. So saya menggunakan masa tu untuk bond dengan saya punya ibu mertua dan faham juga dia punya cara macam mana. Lepas tu bila masters tu pula pregnant, nak exam, nak kena baca buku, and then at the same time nak memahami suami karakter macam mana. So all of this perlukan satu niat yang okay, apakah tujuan saya nak buat semua benda ni. So ketika itu saya cuba carikan satu titik persamaan antara benda ni semua, dekat mana yang saya boleh find a common thing to do. Ya. So macam itulah pergi pasar, instead of saya pergi pasar sendiri tapi dalam masa yang sama nak bond juga dengan mak mertua kan. So kita pergi together kan. Saya ingat waktu tu always 3 orang, kita orang keluar 3 orang pergi macam-macam tempat kan. Lepas tu bila nak belajar pula I choose to wake up early in the morning sebab waktu tu saya tahu yang rumah tengah quiet. So bila ada anak-anak pun diorang masih tidur lagi. So alhamdulillah saya continuekan kerja tu untuk nak baca buku semua kan. So all of this has to be planned and like I said, niat tu kena jelas, and then dia kena ada satu sistem lah bagi saya. Sebab saya tengok, saya lihat yang penting adalah sepanjang masa I have to be at my best self. Macam mana saya nak sentiasa
selamatkan diri saya dulu, baru saya boleh manage all of these roles. Sebab kalau kita pun tak jelas, kita pun ada masalah diri, tak tahu nak buat macam mana. So I cannot do all of this. So that's why I always go by these 3 pillars in my life. Satu, mentally, kena mental mindset yang jelas kenapa nak buat sesuatu. Dan juga mentally kena ada ilmu juga macam mana kita nak hadapi situasi ni, stres ke. Memang akan ada time yang saya stres, saya rasa down. Okay, so the first pillar is the mental. And then nombor 2, spiritual. Saya tak nafi memang hubungan dengan Allah kena kuat, kena rajin berzikir dengan sentiasa macam, dia macam kehidupan ni macam kapal kan. Bila kita bawa tu ada ombak sikit dan you kena gain straight kan. So spiritual have to be strong. And then yang paling penting adalah kalau kita nak buat all of this, kadang-kadang kan kita cita-cita macam-macam tapi energy tak ada. So for me, physical is also very important. Sebab tu saya dah tengok dah dalam kehidupan saya dengan Encik Adam kan, selama dah nak masuk 9 tahun insyaAllah this January, we can see that physical tu sangat penting. Maksud saya physical, kita punya lifestyle tu mesti healthy. Sebab kalau badan kita penat, kita bercita-cita macam mana pun, solat macam mana pun, tapi penat, you tak jaga you punya physical health tu, how can you do all of this? So that is how I run my system of jaga mental dengan ilmu, spiritual, hubungan dengan Allah tu, kita bangun tahajud, kita solat duha, baca Quran, semua mencari ilmu juga tentang agama. And then physical, which is healthy lifestyle. Macam saya masa sekarang ni memang I'm still trying to find time untuk nak exercise. Tetapi but before this I used to go to the gym. And then healthy lifestyle tu saya buat intermittent fasting, kurangkan karbohidrat supaya saya lebih energetic untuk run my role. Masya Allah, Masya Allah. Bukan Dr. Aniah je. Kita nak mencari masa nak pergi exercise tu ada je lah, macam-macam lah. Kadang baru nak plan je, ada je lah. Dia punya gangguan-gangguan yang kita rasa macam boleh kot, kita tolerate sikit kot kan. Baik. Jadi Abang Adam, ramai nak bertanya, macam saya nampak sambil kita live ni, I scroll over, ada juga soalan-soalan yang saya ternampak. Saya nak susun, saya gabungkan lah soalan-soalan ni menjadi satu situasi. Dan Abang Adam, kalau kita tengok work-life harmony ni, bila Bonda cakap harmoni ni, dia kena ada macam satu lenggok, ada satu dynamic kat situ. It's not like balance yang macam kerja 4 jam, family 4 jam. Contoh kalau saya kira Abang Adam, kalau secara matematiknya tidur lebih kurang 5 ke 6 jam, kerja 9 to 6 atau 9 to 5 lebih kurang 9 atau kadang extended sampai 10 jam, kat situ je dah 16 jam. 24 jam, tolak 16 jam, tinggal 8 jam je. 8 jam, kalau saya tengok ni pun kerja je dah 10 jam ataupun 8 jam, 10 jam. 8 jam kamu nak cover all these things dengan masa untuk family, kamu nak exercise, kamu nak makan, kamu nak yelah, beribadah tu mungkin dia combine sekali, nak membaca buku, nak self growth. Tak tahu kat mana nak buat. Assalamualaikum. Sebelum tu nak test suara dulu. Boleh dengar ke sebab ramai Abang Adam tengok baca juga komen-komen sahabat. Ya. Abang Adam keep on bercakap, saya akan mutekan suara saya dengar dekat Facebook. Saya akan beritahu. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, so ketua kelas kita tanya tentang waktu kan. Abang Adam always remember as a new Muslim at 2009, 2010 kan. Rasulullah punya, masa tu Abang Adam ingat I was in Abang Adam tak ingat sangat. Was it on my third or fourth umrah, which is about 2010, 11 macam tu lah yang mana kita diberi peluang untuk pergi ke replika Rasulullah punya museum, you know, yang mana mempunyai replika rumah beliau. Lepas tu ada satu wall ni diberitahu tentang jadual beliau tu. You know, so jadual beliau sebagai ahli perniagaan, jadual beliau sebagai seorang suami, jadual beliau sebagai seorang bapa kepada ramai orang anak kan, dan juga peranan beliau kepada masyarakat dan sebagainya. So I was very impressed with that, and at the first time Abang tanya myself tau, how is it possible for one man to mempunyai jadual yang sangat-sangat padat,
and still dapat melakukan peranan beliau dengan sangat-sangat hebatnya. So, and Alhamdulillah Abang Adam punya pekerjaan ni pula sangat memerlukan komitmen yang sangat-sangat tinggi as per what you said as an auditor. Dia memerlukan lebih daripada 8 jam, right? So secara puratanya mengikut waktu yang kita ada, kita katakanlah sebagai 1/3 tu kepada pekerjaan. Sebab kita ada 24 jam, just assume kita ada 8 jam, 8 kali 3, 24. So 1/3 lah ya. So 1/3 kepada pekerjaan, say 1/3 kepada rehat iaitu tidur dengan solat contohnya, dan 1/3 kepada benda-benda yang melibatkan rumah tangga ataupun keluarga. So how do you balance it or how do you make it good, you know? So first thing first, Abang nak cakap, Abang actually tak percaya pada konsep balance tau. So going back to my work, seperti yang Abang cakap tadi, is a highly commitment punya roles ya. Dan sometimes memerlukan lebih daripada 8 jam, and naturally, I think generally Abang rasa I spend about 10 to 12 hours, you know, at my work. How is it possible, Talib? How is it possible 10 to 12 hours? Takkan duduk dekat office kan? It doesn't make sense. Tapi memanglah ada sekali tu Abang Adam pernah tidur dekat office sebab ada presentation dengan CEO besok hari untuk product launch, global product launch. Okay, that is exclusive punya example. Tetapi untuk day to day, logik ke untuk nak spend 10 to 12 hours in office and then you sacrifice your personal life, you sacrifice your ibadah iaitu solat ataupun ibadah tidur untuk merehatkan badan ataupun menguatkan fizikal. It is not possible. So untuk nak kupaskan topik ini, pertamanya Abang memang tak setuju dengan konsep work-life balance. Ibarat kita ada dua neraca, katakan kalau balance-nya macam tu, which is too mechanical, tak logik dalam kehidupan kita. Kita 8, tak logik ya. So ada yang akan melangkaui 8, ada yang kurang daripada 8, jadi dia sentiasa tak balance. So bila kita kata work-life balance, ibarat kita kena compete with one each other punya roles ya. Apakah yang akan berlaku bila kita compete? Ada yang akan lebih baik, ada yang akan lebih jatuh. So takkan kita nak jatuhkan keluarga, kita kena jatuhkan rehat ataupun ibadah kepada Allah dan juga ibadah untuk merehatkan badan. It doesn't make sense. Jadi Abang Adam tak percaya pada konsep work-life balance. Abang Adam lebih kepada harmony. Abang Adam ingat lagi, as a new hire in my previous company, Talib, Abang Adam ingat sangat jelas bila ada onboarding lepas sebulan ke 2 bulan, Abang Adam tak ingat, yang mana syarikat tersebut cerita tentang principle, value dan juga purpose in our work life. So masa tu, I was quite shocked bila dikata the employees and pekerja dan juga company always go in tandem. Always go in tandem. Yes, seiring dan sejalan. Lagu apa tu? I love that song by the way. Arwah kan, Masya Allah. Saya doakan. Lagu apa? Apa ini ya? Dengan Brori Marantika. Semoga mereka berada di kalangan orang yang cukup beriman ya. Okey, berbalik kepada topik ni, Abang ada lukis satu gambar raja kat sini. Agak buruk lah tapi you all can see ke? Tengok yang bawah tu. Cantik, okey. Okey, apa yang kita nampak sini ialah ada 3 bulatan, betul tak? Okey, 3 bulatan. Okey, gariskan 3 bulatan tu dan jadikan dia bertindih. Dan Abang akan hitamkan ataupun highlightkan kawasan yang mempunyai pertindihan antara semua kita punya kehidupan. Jadi bulatan tu melambangkan kita punya kehidupan yang berbeza. So Abang nak bagi framework kat sini supaya you all senang ingat. Abang suka bagi formula kan supaya you all ingat. So katakan ada 3 bulatan. Satu ialah Abang Adam, my secret life. Okay. Satu lagi adalah bulatan melambangkan keluarga ataupun my private life, orang-orang yang Abang sayang dan sebagainya. Yang ketiga ialah my public life, iaitu tempat Abang Adam bekerja, tempat Abang Adam mencari rezeki, tempat Abang Adam belajar, tempat Abang Adam mendapat redha Allah dan sebagainya. So bila kita mencapai, bila kita mempunyai bertindih kan, pertindihan tu, kita akan nampak ada kawasan yang tak ada persamaan.
kita akan nampak ada kawasan yang persamaan. Jadi kawasan yang Abah Adam suruh lukis tadi tu, ataupun kita highlightkan tempat yang mempunyai pertindahan antara 3 live ni, kita kena cari persamaan. So far boleh follow sahabat-sahabat Kita kena cari persamaan sebab apa? Persamaan maksudnya macam ni Kak Badam. Contoh kalau kita saya lukis ni, tengah-tengah ni kalau kata antara my public life dan private life, dia ada persamaan di situ. Sini ke? Okay. Yes, betul. So let me explain to you. Yang 3 live yang Adam cakap ni, dia sama juga dalam setiap aspek kehidupan kita Dia bukan hanya untuk work life ataupun pekerjaan dan juga kehidupan. Tak ada. Dia melambangkan segala-galanya So nanti Abah Adam akan kupaskan jugalah So for example, sebelum Abah Adam kahwin, Abah Adam ingat lagi dengan Dr. Ania. Kita dekat restoran kat mana? Dekat Tesco ke kat mana tak ingat dah. Oh no, The Curve dekat Kota Damansara kan. At that time belum kahwin lagi tau. Abah Adam went to see her and I told her this is me. Okay, this is who I am. Apakah kita, di manakah persamaan kita kena cari dulu. And I always tell Bonda juga, yang mana kita kena cari persamaan. Sebab kalau kita ni sangat berbeza, kita kena ada konflik Talib. Dan antara perempuan dengan lelaki memang dah berbeza dah. Ini bangsa pula tak sama. Satu bangsa Cina dengan India, satu lagi bangsa Melayu, So, kita memang sangat berbeza dari segi budaya dan sebagainya kan. So, we have to find the persamaan. Sebab Talib dalam dunia ni kalau kita nampak antara bangsa, antara budaya, banyak pertelingkahan, banyak konflik. Yang Abah Adam rasa, ya Allah, kesian sebab kita tak cari persamaan. We do not find the similar point. Itu yang Abang kata cari persamaan dekat lubang yang pertindihan tu. So let me explain to you apakah persamaan yang kami cari sebelum kahwin. Ini sebelum kahwin kali. Sebab kita kena cari satu persamaan supaya kita dapat hidup dengan harmoni. Sebab kita akan ada perbezaan. Dengan cara perbezaan tu kita kena kuatkan kita punya persamaan. Satu, kami ni dua-dua Islam, Muslim So Abang kata we need to always, pasal tu Abang tanya dengan Dr. Ania, when is your haji plan? That is my first question. Abang ingatnya. So if you do not have haji plan, mean you tak nak buat punya rukun 5 ke, So we have to complete those things. So that is my first cari. So immediately lepas kahwin, hari kedua ke apa, kita terus melakukan umrah sebab nak menguatkan silaturahim and then eventually plan for haji. Dan alhamdulillah Allah izin kami dapat melakukan haji pada tahun 2015. Ini ketika beliau tengah sibuk dengan master, Abang pula sibuk dengan nak kembangkan syarikat masa tu kan. So you see, satu mencari titik persamaan dari segi iman which is rukun Islam. Kedua, Abang cakap dengan dia, dengan Dr. Ania masa tu, I'm a very progressive person. Ni Abang tak suka duduk static dalam satu tempat. I want to progress. Dan bagi Abang, kalau nak berkahwin, kita kena cari progression untuk kita cari jannah. Jadi, I want you to work really hard. Abang cakap benda ni tau. And I told myself, Abang cerita that my job involved that I'm travelling a lot. Abang banyak travel masa tu. And then I spend a lot of time to grow. So Dr. Ania pun, dia pun kata sama. I also like to grow. So immediately kita click. Sebab both of us want to grow. So growing means kita akan kerja keras Talib. Kita kerja keras. Tetapi bagaimanakah untuk kita sustainable? Okay, bagaimanakah kita kena sustainable? Jadi bila Abang Adam cakap pasal 3 bulatan tu, so Abang Adam cari persamaan untuk kehidupan, untuk kehidupan peribadi, kehidupan keluarga dan juga kehidupan pekerjaan. So my first persamaan ialah, so Abang Adam cakap ni so kalau you nak tulis tau. Titik persamaan pertama dalam pekerjaan ialah sebelum Islam dan juga selepas Islam ialah satu, growth. Growth is so important. Pasal tu kalau Bonda ingat, I said I don't want to stay dekat Kajang. I have to move away from Kajang dan daripada satu unit tu kena pergi big company. I cannot stay still. So I will work very hard Talib untuk pastikan kewangan tu sangat kukuh. Kenapa? Kena ada big why. The big why is untuk mencari redha Allah, iaitu jadikan pencin kubur untuk memberi manfaat kepada semua ummah. Okay? So that is something that yang Abang Adam always associate dalam 3 bulatan tu. Growth is important. Contohnya dengan anak-anak Abang Adam,
growth is important. So I always say to Yasmin, it is important to progress. Contohnya, I bagi contoh yang sangat simple Semalam kita dekat taman, you know. So Yasmin ni kuat lari tau. So Abadam dia kata suruh Abadam time dia. So first time was 17 second, kedua 15 second. So I told her, life kita tak boleh nak stagnant. We always have to grow. So adik dia sangat kompetitif, nak kejar dia pula. So that is how we grow as a family. Okay. Okay. Kedua, mencari redha Allah, which mean everything yang kami buat berbalik kepada pencen kubur. Pencen kubur pertama memberi ilmu pengetahuan, memberi sedekah jariah dan juga anak-anak yang soleh kan. Jadi this is very strong tau. So tempat kerja Abadam ialah tempat untuk mencari redha Allah. Okay. Ketiga ialah untuk serve others. Serve others means, contohnya bila kita ada staff baru, we want them to grow. So ayah Abadam akan cakap siap-siap. Contohnya semalam Abadam ada interview seorang candidate ni. Abadam cakap siap-siap. What is the purpose of you coming here? If your purpose hanya untuk mencari gaji, saya rasa awak jangan buang masa. Sebab you akan fokus on gaji and you tak akan grow. Sebab gaji adalah satu dimensi. Gaji adalah rezeki daripada Allah. Bukan daripada saya. Kalau you dah dapat values, you akan dapat rezeki daripada Allah. Ya? So maksudnya, sebelum fokus pada gaji, you kena fokus pada Allah dulu. Datang untuk apa? Datang untuk memajukan diri, memajukan keluarga, memajukan ummah. Jadi that one is very important, mencari titik persamaan. Kalau titik persamaan tu sangat jelas, kita akan mempunyai sinergi kepada all our family members. Ya, all our family member. Abadam bagi satu contoh lah, macam contohnya kalau Abadam pergi masa itu sebelum berkait dengan Dr. Ania, Abadam akan bawa laptop. Contohnya kalau Abadam pergi cuti ke apa-apa, Abadam tak rasa stress pun sebab kerja tu dah harmoni dengan hidup Abadam. You know? And whenever my mom with me, contohnya Abadam kalau company buat family day ke apa-apa, Abadam akan bawa my mom so that my mom can see how the company is. Selalunya kita akan mempunyai konflik yang mana kita kata tak balance lah kononnya kan, sebab kita spend more time dekat kerja, we spend less time dekat tempat peribadi dan juga keluarga ataupun masyarakat. So what happen is kita ada konflik dah sebab one place is more hours kan. Jadi sangat penting bila kita spend more hours kat sini, kita bawa juga family kita untuk mereka faham that this is all berbalik kepada persamaan atau titik hitam yang kita cari. Okay, so waktu tak menjadi konflik kat sini sebab dalam setiap waktu yang kita spend, tak kisah dekat family ke, dekat kerja, dia membawa tujuan yang sama. Dan I always say this, my work is very important untuk membangunkan keluarga saya. Okay, dia membangunkan keluarga Abang Adam, which is for example, if Abang Adam grow in my in my career, I know my family is growing. I know Dr. Ania is growing. I know children Abang Adam growing. So that's why masa 2016, Abang Adam walaupun dengan sibuk dengan syarikat baru, Abang Adam tetap membuat master MBA. And bukan buat master nak cincang-cincang dapatkan degree aja tu, tak Abang Adam tak kisah pasal label. I go for growth, I go for experience. Yang mana dia akan mengambil waktu Abadam yang lebih, tetapi dia menyenangkan spiritual kita, dia menyenangkan kita punya soul tau. Sebab we know Abadam tengah grow. And Abadam tahu yang Dr. Ania pun tengah grow. Abadam bagi satu contoh lah macam contohnya Abadam pergi ke Dubai, kena buat elective paper masa tu. Abadam bawa semua my family members. And at the same time mereka pun mengembangkan mereka punya mengembangkan mereka punya paradigm kan. Bila Abadam pergi Australia untuk buat NLP trainer pun Abadam bawa juga anak-anak Abadam bawa Dr. Ania. And at that same time Abadam exposekan Dr. Ania dengan benda-benda macam tu. Contohnya bila masa buat MBA tu, Abadam bawa dia pergi ke one of the kursus Abadam punya university. She was like, oh my god, dia punya intensity tu, dia rasa, ya Allah, bijaknya semua orang ni. Macam mana aku nak jadi macam tu? So kita bawa family kita sekali. So kita tak macam ada konflik tau. You know? So bila kita spend more, kita tak terpisah lah. Tak terpisah. Makin kita naik dia tak terpisah. Dia patutnya macam tadi Abang kata, kalau naik ke atas dia seiring. Faham. Baik. Okay. Does it make sense? Okay, so sangat penting kita selalunya mempunyai konflik ni sebab family tak faham, sebab kita yang tak memahamkan mereka
kita yang menjadikan mereka tak sinergi. You know, satu campur satu kena jadi tiga, guys. So jadi dalam situasi ini, I will always explain, kita pastikan kita align expectation, cari persamaan pekerjaan, cari persamaan family, cari persamaan individu. Kalau tiga-tiga tu kita dapat titik persamaan, Masya Allah, itulah akan menjadi hebatnya harmoni ni. Sebab kita akan go in tandem. Ya? Semoga dia memberi manfaat. Banyak-banyak ada soalan ni. Ada soalan. Sama ada Dr. Ania ataupun Abang Adam boleh bantu. Okay, Ida Kamarudin. What if the similarity to grow tu sama, but the energy to pursue the goals tak sama? Maksudnya katalah husband and wife couple, dia ada similarity to grow tu sama, tapi energy tu tak sama. Sebab yang mungkin yang seorang ni lebih kepada nampak kekuatan lebih kepada keluarga, lebih orientation lebih kepada keluarga. Yang ni lebih kepada kerjaya. Tapi nak berjaya tu sama-sama. Okay, macam mana nak buat? Macam nak buat? Soalannya macam nak buat? How to find this titik persamaan ni? Sebenarnya saya tengok benda ni dia sangat, saya rasa yang bertanya tu pun wanita kan, so saya boleh faham macam mana betul. macam mana kan. Sebab bagi saya, I do see myself as a career woman. Tetapi saya dah jelas saya punya priority nombor satu tetap priority saya sebagai wanita di rumah, sebagai ibu dan juga sebagai isteri. Jadi apabila berlaku situation yang dua-dua at the same time, contohnya kerja dan juga keluarga, saya akan utamakan keluarga dulu, baru saya akan utamakan kerja. Ya, dan saya yakin yang insya-Allah things will go according to plan. Ya. Okay, I think Baby Kaisam pun agree that I put him first. Dia ada kat situ ke? Dia tengah atas buai ni, electric buai tu. Okay, so maksud saya contohnya macam mana ya? Contohnya bila saya nak pergi ke kerja, kalau especially masa saya masters dulu, kita on call. So bila kami on call ni, kita keluar pagi, balik the next day petang lah. So bila nak keluar tu, biasalah anak-anak akan menangis, nak tak bagi saya nak pergi kerja. Dan saya jelas kat situ, okay, kalau saya main keluar je belah terus macam tu, that means I am putting my work first before anak-anak, and it's not fair. Benda tu tak ecological, tak sesuai, sebab anak-anak ni dia belum faham lagi, especially masa kecil. So saya dah mindset dah, okay tak apa, I better settle this thing at home first, baru saya pergi kerja. Okay. Tetapi dalam masa yang sama, saya juga harus bijak. Saya tak bolehlah, dia nak asyik pergi kerja lambat aja kan. Sebab apa? Anak menangis. So macam mana saya tengok, every time bila saya nak pergi on call, anak saya akan menangis. Apa saya buat? Saya dah spare dah. Okay, how long do I need untuk konsol anak-anak ni supaya saya pergi kerja on time? So saya dah plan. Maknanya by 6:30 saya kena keluar supaya saya sampai tempat kerja just nice untuk saya nak buat round, supaya sebelum saya punya lecturer datang, patient dah tengok dah. So benda ni dia bukanlah menjadi satu alasan yang sebab saya rasa masyarakat selalu dia ada dua jenis lah. Satu, bila kita dah tahu ada problem tu, kita cari next time how do we improvise. Ada yang dia still buat benda yang sama, asyik kerja, asyik lambat je, asyik anak menangis, which saya pun tak agree. So berbalik kepada macam anak saya, sebila saya nak pergi kerja dia menangis, saya settlekan dia dulu. Saya bagi tahu dia kenapa saya nak pergi kerja, and then saya bagi tahu tak apa, nanti kita boleh FaceTime bila daddy dah balik kerja, so that they know, okay, I'm always there. Okay. And then at that time saya yakin yang insya-Allah saya akan sampai on time, dapat parking baik semua tu. So on the way saya nak pergi kerja tu, saya akan zikir ya barik, ya barik, ya barik. Dan alhamdulillah Encik Talib, bila macam tu kan, bila saya tenang, kalau ikutnya situasi boleh jadi terkejar-kejar, tapi saya tenang, alhamdulillah. Bila saya sampai dekat HKM punya parking tu, ada orang keluar dapat parking. So I get to sebab saya yakin dengan keberkatan tu. So saya dapat kat situ, saya tengok yang penting adalah jiwa saya kena jelas, saya kena tenang supaya benda tu tak jadi kelam kabut. Walaupun pagi-pagi kita macam-macam nak buat kerja kan. So berbalik kepada soalan Puan Ida tadi, saya always believe that
nombor satu kena menjadi ibu dengan isteri dulu baru tempat kerja. Dan kerja tu kita kena plan supaya kita masih boleh mantap dekat tempat kerja. Dalam masa yang sama, role kita sebagai ibu juga terpelihara. Sebab tu macam saya, bila saya akui memang saya tak adalah all the time ada dekat rumah. Tetapi emosi semasa saya keluar tempat kerja dan juga saya balik kerja, saya nak good emotion. So anak-anak saya lihat, actually mami pergi kerja, she's happy about it. So diorang pun akan rasa benda tu bukanlah satu penyiksaan, nak kena pergi kerja. And then nombor dua, saya masak juga untuk family supaya they feel that they are still eating my food. Walaupun saya tak ada masa diorang punya lunchtime, tapi diorang dapat. So saya dah bila nak plan, saya akan tanya, okay Yasmin nak makan apa? Diorang suka sup ayam ke apa. So I will cook that and bagi tahu, mommy cook very delicious healthy food for you. So that diorang benda-benda macam ni diorang akan ingat. Okay, so untuk yang anak-anak kecil pula sekarang ni, Kaisan dengan Dahlia, pagi-pagi saya mandikan diorang. So sebagai ibu ni saya fokus on that 80-20 rule, di mana saya yakin yang 20% pagi yang saya ada masa dengan diorang tu, saya maximiskan. Waktu tu kita kena conscious. Tak boleh macam jadi rutin mandikan anak, masak ni. Benda tu dia bila tak letak love dengan consciousness dekat situ, family kita tak akan dapat rasa. Of course this thing is over the years kan, bila dah lama-lama tu saya akan dapat realize lah. Sebab tu saya suka journal, saya tulis how come hari ni work, 2 days ago it didn't work. So saya akan always audit saya punya emotion macam mana. Then ultimately I realise sebenarnya saya kena tenang. Bila saya tenang, then insyaAllah everything will fall into place. So that's why saya rasa situasi yang macam saya punya tudung terkoyak tu, Alhamdulillah saya dapat kontrol, tak ada nak marah. Because at that time I was tenang. And then kenapa saya tenang? Sebab apa yang saya nak expect pagi tu dia dah tak kelam kabut lah basically. Biasa kalau ibu ni bila anak ramai selalu kita kaitkan dengan kelam kabut lah kan. So there has to be a system macam mana supaya kita ni tenang. And that's when you can find harmony. Ya. Satu lagi Abang nak tambah kat sini. I think ketenangan tu datang when you are conscious. And conscious tu datang bila kita kita aware tentang kita punya unconscious pula. Kita punya unconscious tu apa? Trigger emosi yang membuatkan kita tak tenang. Okay? So one of the things yang kami sentiasa praktikkan dalam family ni ialah untuk komunikasi. Ya. Selalunya wujud ketidaksenangan, ketidakharmonian, ketidaktenangan. Sebab bila ada satu partner rasa jadi victim, satu partner rasa jadi empower. Maksudnya kita tak adalah selari kan. Therefore dalam urusan pekerjaan, urusan keluarga, kena ada kesinambungan yang mana align sekali expectation tak jadi. Dia kena always communicate. Jadi jadikan komunikasi tu satu cara untuk kita harmoni. Dan saya tahu dalam budaya yang berbeza ni banyak suka berlapik, banyak suka kuih lapis, banyak suka hide under the carpet. Oh Masya Allah, benda ni saya rasa tak membantu. Jadi Abang Adam dengan Dr. Ania daripada awal dah cakap dah. Kita kuih kapik, kuih lapis, semua kita kena buang jauh-jauh. Kita kena jadikan dia sebagai tose. Tose tu satu lapis saja kat tose yang kita orang makan. So we always have to communicate all the time. Contohnya macam contoh masa Dr. Ania dekat UKM ataupun masa tengah buat postgraduate, memang dah jadi lumrah seorang doktor kena keluar malam dan sebagainya. Jadi kita kena mengambil tanggungjawab tu sebagai satu amanah, satu cara untuk kita mendapat redha Allah. Contohnya macam ni tadi. Kalau Dr. Ania sebab masak bukan kekuatan Abang Adam tak suka masuk kitchen. So if that become her strength, so Abang Adam pastikan dia berjaya. Okay? Dan Abang Adam akan tolong untuk menjaga semua urusan keluarga. Contohnya benda-benda melibatkan pembelian barang, benda-benda yang melibatkan financial management, benda-benda yang memastikan rumah tu terurus lah. Abang Adam akan ambil benda tu sebab Abang Adam rasa mempunyai kekuatan dalam bidang tu. So this is how we help each other. Nak memberi semua perkara kepada wanita pun macam tak adil lah ya. Dan itu yang membuatkan kita ni, kita kena align expectation and tengok balik setiap minggu ke, setiap 2 minggu ke, apa yang okey, apa yang tak okey. What is working and what is not working. What is working and what is not working. Kalau benda yang berjaya, kita continue lah.
Kalau benda yang kurang berjaya, kita kena tengok balik dan improve. Dan secara logiknya ada perkara yang akan mempunyai konflik, ya, kalau kita tak communicate. Dan itulah yang membuatkan kita akan lama-lama jadi besar tau isu dia. Simpan kuih lapis ke level ke-10, kuih lapis level ke-20, you know. Jadi sebagai manusia ni kita kena let go. Let go by speaking with respect. Dengan understanding bahawa kita nak berjaya sebagai couples, you know. Nak berjaya sebagai employee dan juga employer. Nak berjaya sebagai that's why Abang dengan Bonda pun, Abang sangat open. I communicate with constructively. Abang tak suka emo-emo. Tak pergi mana tau. So I will always tell her something dengan ada bagi fakta so that we mencari harmoni walaupun dalam urusan pekerjaan. Sebab fakta is facts, you know. And it helps. Benda tu dia membantu untuk mencari penyelesaian daripada hanya mengeluarkan emosi yang mungkin tak membantu orang lain mendengar. Sebab ingat kita ni dua orang yang berbeza. Emosi kita, contohnya Dr. Ania punya emosi, Abang sometimes tak faham. My emosi Dr. Ania pun tak faham. Jadi because we come from a two different world. Jadi bila kita mengeluarkan ataupun communicate sesuatu isu tu berfakta dengan seelok-eloknya. Dan itu yang Abang rasa dalam perkahwinan ni, dia kena align siap-siap sebelum kahwin. Abang always coaching tau, always coaching even my staff sebelum kahwin, you have to align expectation. Apa yang you nak, apa yang si dia nak, apakah titik persamaan, bagaimana ingin mengembangkan titik persamaan daripada fokus on perbezaan. Dan selalunya kita mempunyai isu bila kita lebih fokus pada diri kita dan tak fokus pada partner kita. Itu akan jadi konflik untuk jangka masa panjang. Dan pekerjaan 1/3 waktu yang kita spend, it is part of our life tau. It is part of our life. Kenapa? Dia memberi rezeki pada keluarga kita. Dia menjana kesinambungan keluarga kita. Kalau kita nak kata, oh okay, I'm gonna focus on my work and not family, tak jalan. Dan kalau kita kata, yang Abang nampak lah, oh kita fokus pada family, kita jauhkan pekerjaan, dan dia tak jadi berkat. Sebab kita rezeki yang kita dapat tu, dia tak macam too counting tau. You know, so I don't believe in that concept lah. Dan Abang pernah juga staff yang macam contohnya ambil cuti, juga gara-gara ada isu dekat keluarga, but tak fikir impactnya kepada syarikat tanpa align expectation, bagaimana nak transition role tu kepada orang lain, just fokus pada diri sendiri. Benda tu bagi Abang tak bertanggungjawab. Dalam kehidupan, kalau kita tak bertanggungjawab dalam apa-apa aspek pun, dia akan memberi impact yang sangat besar sebab dia akan memberi impact negatif yang kita mungkin tak nampak sekarang, kita akan nampak masa depan. And that's why I always believe kan Talib ma'am, kita insyaAllah boleh berjaya dalam semua aspek. That is the first belief yang kita kena ada. You know, itu yang Abang kata filter. If your filter is correct, your thought is correct, your emosi akan correct. Selalunya orang akan jadi isu, akan ada konflik sebab nombor 3 tu tak betul. Emosi. Apa itu nombor 3? Don't ask me today. Kelas dah ada sebelum ni. Pergilah cari kelas sebelum ni. Sebab orang banyak ajar konsep 1, 2, 3, 4, 5. 3, 4, 5. Sebab bila emosi tak betul, tindakan nombor 4 tak betul, nombor 5 result tak betul, hasil lah nombor 6 impact pun tak betul. Ambil kau. Wah, ada nombor 6 Abang Adam ajar sampai nombor 5 je. Tambah lagi. Itulah perjalanan mencari ilmu, you know. Baik, kita tambah sekarang. Okey, Masya Allah. Sebenarnya Dr. Ania dengan Abang Adam, saya rasa soalan terlalu banyak menderu-deru ni. Dan soalan dia ada... Sorry sangat Talib. Tadi Abang Adam banyak nampak, banyak tanya pasal macam mana cari harmoni dengan anak-anak pula. Boleh Abang Adam just finishkan benda yang sama? Yes. Okay, especially yang work from home ni, nak tak nak, anak-anak ada, especially kalau ruang tu sangat sempit, Masya Allah, dia akan memberi impact yang besar kepada si ibu ataupun si ayah pada nombor 3, which is emosi, kan? Yes. Emosi. Jadi go back to the basic, selalu align expectation. Abang Adam mencabar diri Abang Adam juga tahu. Okay, let me tell you this. I have 3 daughters kan. 1, 2, 3 yang belajar. Oh, Masya Allah. Kaisan. Okay, contohnya macam First time tengok. Ya ke? First time kan? Oh. Tengok gambar je, tak besar je masa dia baby. Ya Allah. Muka siapa tu? Subhanallah, tabarakallah. Abang Adam ke Ania?
Muka mami. Kakak-kakak dia. Kakak-kakak dia. Kakak dia. Masya Okay, Allah. Mix of yeah. mix both of you. Dapat Kaisar. Ada dua-dua Betul. sini. Harmoni. Harmoni. Itulah Allah cipta manusia ni berbeza-beza kan. Okay, anyway, going back to the ibu ataupun si ayah yang bertanya tadi, Abadam nampak banyak soalan kat sini. Banyak pasal yang work from home. I understand sebab just to be very honest ya. 2020 Abadam tak menggunakan ilmu yang Abadam ada. So banyak trigger sebab kita dapat pressure point dari banyak aspek ya. Pekerjaan, tak jumpa staff, banyak kena buat Zoom, kena align expectation. Jadi sometimes anak-anak ni terbiar. Walhal mereka ni mempunyai soul. Mereka harus mereka harus rasa yang kita tengah menghargai mereka as well. So bila kita tak menghargai mereka adalah konflik ya. Berbalik kepada apa yang Abadam cakap tadi, tak ada titik persamaan. Jadi so Abadam mencabar diri Abadam. I take the number 2 yang banyak mulut yang sangat aktif, yang sentiasa mengacau Abadam, dan Abadam really teach her and work with her how to have harmony. Ya, sebab yang sulung tu lebih matang, dia lebih logik. Maksudnya umur dia dah nak pergi 8 tahun, akal logik dah ada. Jadi bila kita bercakap, dia faham. Yeah. So how I do work with my second one, it's show her that I really, really love her. Support tau. So Abadam Abadam akan cakap dengan dia, okay, so now is daddy's time, daddy have a meeting. You duduk sana. Abadam bagi contohnya kerja, lepas tu I get her to be on her class kan. Abadam cuba ni untuk 3 hingga 4 bulan. It was not very successful pada awalnya. Maksudnya adalah dia punya isu kan. Tetapi Alhamdulillah, I must say I'm so proud right now, Talib kan. Dia dah sangat matang, anak yang kedua tu sangat independent. Kadang Abadam minta ruang untuk 20 minit ke 30 minit, Abadam nak dia boleh kontrol diri dia dan tak masuk walaupun kelas dia dah habis. Bagi Abadam itulah kejayaan sangat besar ya. Jadi kecil-kecil lama-lama jadi besar. So maksudnya first yang tak ada logik ni, just tell them yang kita ada kat rumah, that we are here to support them. Yeah, we are here to support them, that we are here that everything akan jadi okay. So Abadam banyak support dia. Maksudnya pastikan dia punya barang-barang tulisan, barang-barang buku ada. And then pastikan makanan untuk dia dah siap. Contohnya kalau macam pukul 10 dia nak dia punya, contohnya dia nak dia punya musli. Musli tu ialah dia punya snack lah, snack. Abadam dah siap-siap, okay. So dia tahu yang kita tengah menghargai dia, ya. Dan dia tahu yang kita tengah attend to dia punya keperluan, ya. Jadi keperluan tu apa? Perkara yang kita nak cari titik persamaan lah, ya. Setiap kita, bila kita membuat something, itulah keperluan kita. Contohnya untuk growth, keperluan kita. Dan dia pun grow juga. Jadi kita cari titik persamaan dan explainkan. Untuk teenager, sama juga. Satu, kena jaga relationship dulu. Kalau relationship tak positif, itu nombor 3 Talib kan. You bayangkan nombor 3 tak positif, dia nak suruh nombor 4. No way. Macam mana dia nak respect ayah ataupun ibu kan? Jadi nombor 3 tu sangat penting. Yang Abadam baru-baru ni buat one-on-one dengan Abadam punya student kan. Mempunyai isu dengan remaja dan sebagainya. So go back to always being kind, always being loving. Kalau anak lelaki, lagilah kita minta maaf, kita tunjuk akhlak untuk bagaimana nak jadi vulnerable. Tak salah sebagai parents untuk kita explainkan, contohnya anak remaja ni, I'm also going through stress, I'm also going through pain point. Kita juga mempunyai masalah kewangan. Kita tak boleh nak tunjuk semua benda positif Talib. Sebab inilah modeling age. Modeling age lah age untuk dia nak tengok siapa. Tengok kita ke tengok kawan-kawan. Memanglah bila kita tengok kawan-kawan tu, kita nampak glamour, K-pop contohnya kan. Itu sementara. Tetapi bila kita menjadi kawan, we showcase kita punya dalaman ataupun vulnerability. Itu yang Abadam nampak the beautiful relationship ni. Abadam pernah menangis depan anak-anak. And for me that is okay. Sebab I want them to know who I am. And whether you believe it or not, they really understand me. That's why I'm very close. Alhamdulillah, Abadam sangat close dengan anak-anak Abadam. Sebab we bond spiritually. Kita nak bond spiritually, kita tak boleh nak kuih lapis, Talib. Kuih lapis tu apa? Tunjuk yang baik, tak tunjuk yang terlindung, kan? Abadam tak reti benda tu. Abadam tak reti, I will showcase my real self. Bila Abadam buat kesalahan, Abadam akan minta maaf. Abadam akan cakap, Daddy pun manusia biasa. That's why Daddy like to solat. Sebab Daddy minta Allah tolong. I always go back to Allah. Secara tak langsung, Abadam juga tengah mengajar mereka tauhid yang I'm not perfect.
Abang tak ada jawapan untuk segala perkara. Abang kena berpaut pada Allah, yang mana bila abang bangun tahajud, Allah tolong. Bila abang doa, Allah tolong. Bila abang zikir, Allah tolong. Jadi sama juga dengan anak-anak abang dia ni. I will show them when I'm vulnerable, and I will also tell them when I'm doing well. So bila diorang nampak abang dapat award ke, abang masuk abang punya graduation, diorang semua sangat bangga. I tell them, this is semua dengan izin Allah. Kita tunjuk segala-galanya, yang baik dan juga yang buruk. Sometimes abang nampak ada family yang mungkin tak nak cerita tentang kesusahan. Abang rasa tak logik, Talib. Abang rasa tak logik. Abang ambil satu contoh lah. Semalam, one of my niece ni, dia pernah duduk dengan Abang Dam untuk beberapa tahun. Kak Ania ni, Dr. Ania ni mempunyai sedikit konflik dengan beliau sebab tak ada titik persamaan tentang communications. You know, sebab remaja kan, remaja ni mereka mempunyai fikiran yang sangat berbeza kan. Sebab dia lebih rapat dengan kawan. Iyalah, sebab niece ni pun selalu pergi sekolah. Kita jarang jumpa kat rumah. So semalam Dr. Ania nak buat lasik untuk beliau. Nak memberi lasik percuma. Dah lama tak jumpa. Dr. Ania nak peluk, dia pun nak peluk. Macam ada satu spiritually sangat sayang. You know? Sebab we are very open about our feedback dengan cara positif. You know? Dan and at the same time Dr. Ania kata, ya Allah kesiannya anak ni. Dia tengah kerja dekat KK, pasar raya KK. Abang kata tak apa. Inilah cara dia kenal dunia. Yang penting dia tahu kita sayang. Yang penting dia tahu we will always be there to support her emotionally. Jadi dalam kehidupan ni, setiap anak-anak kita akan mempunyai fasa kehidupan yang ada turun naiknya, Talib. Itulah manusia kan. Yang penting titik persamaan, we love them, we are there for them. Tetapi bila mereka menghadapi kesusahan, mereka mencari kekuatan diri mereka juga. Ya. So I was explaining this to my Dr. Ania yesterday supaya dengan anak remaja ni, dengan anak remaja kita nak lecture all the time. Kita kena discuss sebagai adults. Untuk mencari rapport ni, kita kena minta maaf dulu. Kita kena minta maaf dengan vulnerability. Mana minta maaf Engkau lah, mana minta maaf. Itu bukan minta maaf guys. Itu ego. So I feel that we always go humble. Secara jujurnya minta maaf. Abang Nam secara jujurnya improving on this area, especially anak-anak perempuan. Sebab anak-anak perempuan ni kena faham that the father cannot always look good. It has to have dia punya the non-good part lah. Ya? So that mereka faham, manusia ni mempunyai variasi. Ada hari yang kita naik, ada hari yang kita turun. Tak ada perfect. No way kita ni perfect lah, Talib. Betul. Exactly apa yang Abang Dan cakap tu saya boleh terbayangkan betul juga. Saya pun anak nombor 2 juga kan. Quite challenging sebab anak nombor 2 sebab dia dah remaja. Dia dengan mama dia tu adalah. Dia nanti kan datang dia ada dua pihak ni kan. Jadi kita kena jadi orang tengah ni. Subhanallah. Jadi Abang Adam, saya rasa sesi ni tak boleh berakhir di sini saja. Terlalu banyak sangat soalan. Saya duk collect soalan saya rasa sebab dia daripada sini dia bercambah kepada situasi lain. Contoh macam Abang dah kata kita cari titik persamaan. Ada yang bertanya macam energy daripada siapa tadi? Subhanallah. Saya tak tulis nama dia pula. Okay, Mazuni. Dia kata macam mana Dan kalau kata dah nak cari titik persamaan, macam mana nak cari titik persamaan sedangkan communication tu tak efektif. Tak boleh berjumpa kan? Ini topik lain ni. Ada juga tanya ini kena topik. Tahu tu dah topik communication. Sebab daripada sini, daripada topik ini dia mencambah, macam saya kata dia bercambah kepada perkara-perkara lain sebab dia nak mencari titik persamaan. We have drawn this framework. Abang Adam dah lakarkan satu framework ni. Sekarang ni katalah Abang Adam kita buat macam contoh daripada public life nak ke private life nak buat apa? How to do it? How to manage this? Saya rasa tengok soalan bertalu-talu, saya rasa saya sangat faham sebab kita ada situasi macam sekarang hari ni Abang Adam. I cannot deny that as of today kita bukan nak fokus atau nak membesarkan situasi ini, tapi kita faham ini yang berlaku sekarang dalam masyarakat. Situasi kita tak boleh nak menjalankan tugas kita sebagai pekerja sebab bekerja dia punya efek adalah mendapat wang atau gaji. Kan? Jadi daripada mendapatkan gaji ini dia akan beri manfaat keluarga, nak beli barang dapur, nak besarkan anak dan sebagainya kan. Jadi macam mana tu Abang Adam? Kita buat seminar lah. Sebab emosi ni merupakan segala-gala kepada setiap tindakan kita ya. Apa yang kita nak cakap sangat superficial kalau kita tak understand root cause. Kita nak bagi Panadol, kita kena cari punca sakit dulu. Kalau demam tak semestinya kena bagi Panadol dulu. Jadi apa yang Abang nampak secara rambang je dengan soalan-soalan ni banyak Abang baca ni, emotionally they are affected.
So kita kena fix emotion dulu. Kita kena faham the root cause of the emotion. Kita kena faham bagaimana mencari ibrah daripada setiap aspek emotion yang memberikan impact negatif kepada kita. Ya. Adakah dengar suara? Kata yang tak dengar suara ya. Okey, ada yang dah. Okey dah. Dengar, saya dengar. So abang fokus untuk hari ini ialah untuk bincang tentang mencari harmoni, tentang work and life. Abang rasa kita dah kupas topik tu dengan luas. Dengan soalan-soalan yang berlaku ni, we have to really understand emotional management. Ya. So abang akan aku kupas topik emotional setiap Ahad. So stay tune, tunggu macam tu. Kan? Baik. If I can talk about this, Dr. Ania boleh tambah? nak cakap pasal ni dia just ni lah sementara nak tunggu hari Ahad ni, especially kepada golongan wanita lah, kita ni selalu emosi kan. Kadang-kadang benda tu sebenarnya banyak yang salah satu benda yang saya belajar daripada NLP masa master NLP tu adalah pasal mind read. Mind read tu maksudnya kita assume. Okay, so contoh mind apa? reading. Mind reading. Dalam kita punya komunikasi harian terlalu banyak kita berprasangka sedangkan itu tak betul pun. Contohnya, contoh saya ingat one of the exercise dia kata macam ni. Chinese people like the color red because kalau Chinese New Year kan warna merah. Tapi betul ke tak? It's not. It doesn't mean that. So we tend to assume just because diorang punya perayaan selalu pakai warna merah semua tu, so kita sangka orang Cina ni suka warna merah. Tu salah satu contoh. Okay. So contoh lagi satu, kalau kita dalam komunikasi harian kita dengan suami, contoh kalau kita kalau husband kita balik kerja tengah penat ke, mungkin tak bercakap dengan kita, dan kita terus assume, oh mungkin dia marah dengan aku lah tu. Tapi tak, sebenarnya selagi mana dia tak keluar daripada mulut dia mengatakan yeah I am angry at you, then we tak boleh assume benda macam tu. So bila kita put aside, kita keluarkan mind reading ni, kita dapat tengok apakah realiti sebenarnya waktu tu. So bagi siapa yang nak berkomunikasi dengan suami, kita nak align expectation tu sebagai wanita, first of all kita kena put emotion aside. Masa kita cakap tu kita kena tenang dan tak boleh dengan nada yang macam nak komplain tau, sebab orang lelaki ni dia akan rimas kan. I think I'm sure Cik Taliwa faham kalau ini nak cakap ke nak luah perasaan. Nada tu betul. Nada tu betul. Nada. Sebab tu saya cakap yang kita yang 3 pilar tu you punya state satu kena betul. So macam saya dengan Abang Adam, kalau saya emotional je nak start nangis-nangis tu memang message tu tak tersampai. So kita kena cakap dengan situasi yang tenang. Okay?